Contoh di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 56. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Iaitu, orang itu, individu itu, dia tak perlu berusaha untuk mendapatkan hidayah, tapi Allah campakkan hidayah untuk dia. Contoh paling mudah ada di masjid pada hari ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan yang lahir dalam agama Islam. Perlu cari tak? Tak perlu kan? Lahir-lahir Islam. Masih ingat mak bapak azan dulu? Kalau ingat dahsyat. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan mencari Islam ke tidak bila dilahirkan? Tak. Tetapi membesar dalam keadaan Islam, dilahirkan dalam agama Islam, dilahirkan di dalam keluarga Islam. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang lahir Islam, yang tak ada siapa boleh mempersoalkan. Masalah kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, manusia secara umum, bukan sahaja Muslim, tetapi manusia secara umum. Bila mana persoalan yang sering kali kita dengar daripada orang Islam yang akidahnya tidak kuat, mereka mahu murtad ataupun yang telah murtad, ataupun daripada mereka yang belum Muslim yang mempersoalkan Islam, bagaimana orang Islam ini boleh mengatakan inna dina indallahi Islam? Hanya agama Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Tak adil. Kalau Tuhan itu adil, pastilah cipta semua Muslim. Kenapa hanya cipta sebahagian Muslim, sebahagian tidak? Lepas tu pula kata, hanya orang yang memeluk agama Islam, yang menganut agama Islam saja yang layak masuk syurga. Mana boleh? Tak boleh macam tu. Masalah pada mereka ialah, kita terlupa siapa hamba, siapa Tuhan. Kita terlupa siapa Tuhan, siapa makhluk. Bila mana kita mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan yang perlu kita tanya sebelum kita mempersoalkan ialah, apa hak kita untuk mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya bagi contoh. Contoh klasik. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 30 hingga 34. Allah menceritakan tentang satu kisah, iaitu bila mana Allah memberitahu kepada malaikat bahawa Allah mahu menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Betul? Apa soalan datang daripada malaikat? Dan kena faham tuan-tuan dan puan-puan, malaikat adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang taat 100% kepada Allah. Malaikat ada soalan tak? Ada. Soalannya apa? Ya Allah, kenapa engkau nak cipta satu makhluk yang akan menumpahkan darah? Betul ke tidak? Malaikat tanya. Kena, tuan-tuan dan puan-puan, ini dalam terminologi, saya bukan datang nak mengajar bahasa Melayu, bukan. Bukan. Datang untuk memperbetulkan cara pandangan kita terhadap agama Islam dan terhadap dunia luar. Ada beza tak di antara bertanya soalan dengan mempersoalkan? Of course, ejaan berbeza dah. Tapi selain daripada itu, bertanya sebab dia tak tahu, dengan cara merendah diri dia mahu tahu jawapan, betul? Tapi mempersoalkan, mana boleh engkau cakap macam tu? Kenapa engkau jadi imam? Kenapa engkau jadi imam bukan aku? Mempersoalkan. Tapi bertanya, nak tanya, bagaimana awak boleh menjadi imam di sini? Konotasinya lebih lembut, merendah diri, nak tahu jawapan. Mempersoalkan, mencabar. Malaikat bertanya, mencabar ataupun dengan rendah diri? Rendah diri. Malaikat tanya. Dan bila malaikat tanya, Allah jawab tak? Allah jawab. Allah jawab, aku tahu apa yang kau tak tahu. Jawapan Allah simple. Allah cuba merasionalkan tak? Allah tak cuba rasionalkan. You tahu tak, aku ni Tuhan, maka aku ciptakanlah manusia sebab-sebab. Allah perlu bagi sebab tak? Allah perlu bagi sebab tak kepada malaikat? Tak perlu, sebab dia Tuhan, malaikat tu makhluk. Nak contoh lebih senang,
untuk pemahaman kita, handphone ini saya yang punya. Saya, tak ada installment, saya punya. Dalam beratus-ratus yang hadir dalam Masjid Al-Wahhab di sini, saya pilih, okey, adik, contoh je tau adik. Jangan ambil tau. Takut nanti dia ambil, dia lari. Tak ada, saya percaya dia. Contoh, dalam beratus tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini, saya tak kenal pun majoriti. Lalu saya kata, adik, phone ni saya bagi dekat adik, Angka bagi kat adik. Okey tak? Adik ni. Okey tak? Angka bagi. Tak okey? Nak ke tak nak? Nak. Now, saya bagi kepada dia phone saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kita akan tergolongan, ada dua golongan. Satu yang kata, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia dapat phone. Tapi betul ke tidak, akan ada golongan yang akan, apa hal Brother Firdaus bagi kat dia? Apa dia dah buat? Kenapa bagi dia kat dia, bukan kat aku? Ada? Ada. Tapi sebelum tanya soalan tu, tuan-tuan dan puan-puan fikir dulu. Phone ini siapa punya? Siapa punya? Saya punya. Saya nak bagi siapa suka hati saya, kan? Betul ke tidak? Perlukah anda melakukan sesuatu? Tak ada. Kalau saya suka, saya bagi. Apa problem? Saya nak campak pun, suka hati saya. Kalau nak cakap membazir pun, phone saya, bukan phone kamu. Maksudnya, ini mutlak milik saya. Tak ada siapa yang layak dan boleh mempersoalkan kenapa saya buat begitu, selagi saya tak melanggar undang-undang. Betul ke tidak? Lainlah kalau saya campak handphone ni dekat kepala orang. Itu lain cerita. Tapi kalau saya bagi, okey, itu pemberian. Adik ini dah buat apa-apa tak untuk melayakkan dia dapat? Ada tak dia datang, Uncle, saya nampak Uncle pakai iPhone tau, boleh tak saya minta? Tak ada. Uncle, nak saya kosok kasut tak Uncle? Tak ada. Uncle ceramah letih kan? Uncle nak saya massage tak? Tak ada. Dia tak buat tu lagi. Tapi saya bagi kat dia. Sebab apa? Suka hati saya. Itu hidayah, taufik yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang tak mencari sejak kecil, dapat free. Dapat secara free. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, di sini ada satu key point. Ada satu perkara utama yang perlu kita fahami ya, bukan sahaja kita menghabiskan masa di antara maghrib dengan isyak. Oh, balik ni pun nanti nak datang balik masjid, leceh ya, aku duduk kat sini. Jangan. Biar kita ada niat nak duduk dalam masjid, ada niat itikaf, ada niat nak mencari ilmu, insya-Allah kita berada di bawah naungan malaikat yang ada, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bila mana kita mula memikirkan kenapa orang tu dapat, kenapa aku tak dapat, ini saya meliputi benda lain tau, bukan saja hidayah. Saya juga bermaksudkan benda yang lain. Contohnya, kadang-kala kita rasa kita berusaha lebih, kita solat lebih. Tapi yang kita tengok, kawan kita ni yang tak berapa usaha, dia yang dapat lebih. Pernah tak ada perasaan macam tu? Pernah kan? Waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, nikmat tu datang dari siapa? Allah. Suka hati Allah nak bagi siapa, betul tak? Yang tak dapat tu, jangan komplain. Tetapi Alhamdulillah. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Allah yang kita yakini itu, dia bukan sekadar Al-Khaliq, dia bukan sekadar pencipta. Tetapi nama dan sifat Allah tidak kurang daripada 99. Antaranya adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dia bijaksana. Kita bijaksana lain. Dia bijaksana, dia wise. Dia tahu benda ini baik ke tidak untuk kita. Dia tahu. Maksudnya, bila kawan kita yang jarang berusaha, yang kurang berusaha, dia dapat sesuatu yang kita impikan, tapi kita yang berusaha ini tak dapat, kita tahu Allah tak bagi ke aku. Allah tahu dengan aku bersabar, insya-Allah ini baik untuk aku. Kerana barangkali jikalau Allah bagi kepada aku, barangkali aku jauh daripada agama. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal, ada kenalan-kenalan, nauzubillah, dan harap benda ini tak terjadi pada kita. Kawan kita dulu dia miskin, tak dapat duit. Dia tu taklah kaya sangat. Okey, kerja pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi Masya Allah,
solat 5 waktunya kat masjid. Alhamdulillah. Walaupun tak kaya. Selalu ada je. Sebelum muazzin sampai, dia sampai. Dia macam tok siap yang kelima. Dia sampai dulu. Tapi dia tiap-tiap hari berdoa. Sebab itu jangan minta kaya kalau kita tak mampu. Bukan setakat minta kekayaan, tak salah pun. Tapi kawan kita tu, ya Allah, aku pun nak harap kaya macam dia. Ya Allah, aku harap nak kaya macam dia. Ya Allah, aku harap nak kaya macam dia. Okey, Allah kabulkan. Bila Allah kabulkan, jangan kata masjid pun tak datang. Entah solat ke tak. Ada tak orang macam tu? Ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan sesuatu yang kita rasa kita layak, jangan bersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang lebih baik. Selagi mana kita sabar, itu lebih baik. Allah